Pulau Pinang bandar baru, Captain Light menjadi raja. Kalau dikenang masa yang lalu, rasa berlinang si air mata. Yang saya muliakan Ustaz Yusof, pengerusi masjid, barisan pengurusan masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lebih dahulu izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah Azza wa Jalla, yang kerana dengan kekuatan, dengan inayah yang dianugerahkannya, maka kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang berbahagia ini di dalam tempat yang mulia ini, bersempena pula dengan tarikh keramat sambutan ulang tahun kemerdekaan tanah air kita yang kita cintai ini, kali ke-67. Ini kali pertama saya kemari, terutamanya ke kawasan pulau. Sebelum ni di sebelah darat. Dan tajuk yang Ustaz Yusof pengerusi bagi kat saya ni tajuk berat, iaitu air mata Tanjung Penaga. Ini berat ni tajuk ni, sebab kita nak cuba faham. Bila air mata ni tentulah kita kaitkan dengan tangisan, bukan mata wayak sebab masuk abuk ke apa kan. Dan nak dikaitkan pula dengan satu tempat yang namanya Tanjung Penaga. Ini adalah merupakan satu nama yang segelintir daripada kita barangkali tahu, tempat yang namanya Tanjung Penaga. Tetapi malang sekali ramai di antara kita tak tahu pun, dan tertanya-tanya di mana Tanjung Penaga itu. Baik, sebelum kita mic ini boleh tak? Mic ini slow, tak dengar? Oh, tak dengar. Okey. Terpaksa pakai ni lah. Yang ni saya pegang tak apa kan? Saya pegang tak apa. Saya pakai sakit telinga. Boleh pakai? Ni dah on dah? Dah. Tak apa pakai ni dulu, pasal ada problem yang baru. Okey. Ini dengar? Kau lagi slow? Lagi slow? Oh, lagi slow pula dah. Okey. Pasal ada problem. Saya ada pergi beli hal lain. Okay, stand up. Tak payah. Dah on lah. Okay, suara. Ini boleh buat lah. Tu baru dengar. Kalau tak dengar lagi macam mana nak keluar air mata kan? Baik, sebelum kita memahami apa yang dimaksudkan dengan air mata Tanjung Penaga itu, kita imbau balik apa yang berlaku pada zaman silam, lebih kurang 200 tahun lebih dulu. Dalam catatan pelawat British yang awal ke kawasan ini, kawasan ini didapati adalah merupakan tempat persinggahan nakhoda kapal-kapal kecil dari Sumatera. Jadi kapal-kapal kecil dari Sumatera, tuan-tuan dan puan-puan pun tahulah, Pulau Pinang ni dengan Sumatera tu hanya dipisahkan oleh Selat Melaka. Sampai hari ni nama dia Selat Melaka. Pasal apa nama dia Selat Melaka?
Sebab di kiri dan kanan selat itu terdapatnya kingdom ataupun empire yang bernama Melaka. Jadi di kiri pun Melaka, di kanan pun Melaka. Kalau di Semenanjung ini maknanya Melaka itu daripada Bintan di selatan, daripada Singapura tu, sampailah ke atas, dan kemudian ada Kedah yang pada waktu itu, pada suatu waktu juga di bawah naungan Melaka. Walaupun Kedah itu wujud sebagai satu kerajaan yang asing, tapi masih di bawah naungan Melaka. Di seberang sana pula Sumatera, Palembang, Riau, Siak, Indragiri, sampailah ke bawah lagi itu Jambi, itu semuanya di bawah pemerintahan Melaka. Jadi jangan kita fikir bila sebut Melaka je kita bayang Melaka hari ini. Hari ini itu kecil sangatlah. Jadi oleh kerana di kiri kanan itu Melaka, maka selat yang di tengahnya itu disebut Selat Melaka, the Straits of Malacca, sampailah ke hari ini. Tak ada apa ubah. Jadi makmurlah kerajaan pada waktu itu, kerajaan Melaka, kerana dia kontrol highway ni. Sebab masa itu belum ada kapal terbang. Jadi laluan perdagangan itu untuk ke timur dan juga daripada timur nak ke barat mesti lalu Selat Melaka. Jadi Sumatera ni masa itu belum ada Malaysia tentunya, dan belum ada Indonesia. Jadi Sumatera ni orang daripada sana duduk main sini, orang sini duduk pergi sana, kan? Jadi dia duduk pimai-pimai gitu, lintas selat itu. Maka antara tempat persinggahan dia ialah di pulau ni. Dia singgah di sini. Juga kapal-kapal dagang British yang duk lalu ke selat tadi tu, juga memilih kawasan inilah untuk singgah. Kadang-kadang dia singgah tu untuk dapatkan bekalan air mentah, air tawar. Sebab nak bubuh dalam kapal kan, minum air laut tak boleh, masin. Jadi dia kena cari air yang air tawar ataupun air mentah ni. Antara pedagang British yang paling awal menemui pulau ni, Pulau Pinang ni, ialah Captain James Lancaster. Dia ni bawa kapal dia, nama kapal dia Edward Bonaventure. Ini dia punya kapal. Pada tahun 1591 lagi, British sudah pun menghantar 3 buah kapal, termasuklah Edward Bonaventure tadi. Ada satu ketika kelasi dia ni pakat kena cerit birit. Jadi kapal Bonaventure ni dia singgah di Pulau Rimau. Pulau Rimau ni di selatan sikit pada Pulau Pinang ni. Itu pada bulan Jun 1593. Jadi dia singgah di situlah kan. Singgah di situ nak ambil ayak apa semua, nak berubat cerit birit tu dan sebagainya. Jadi maknanya seawal 1590-an lagi, orang sudah pun menjumpai pulau ni lah. Dan dalam catatan sejarah juga, ini kita tak boleh nak elakkan daripada kenyataan ataupun fakta sejarah, bahawa Pulau Pinang ini pada asalnya adalah sebahagian daripada Kesultanan Melayu Kedah. Yang tu kita tak boleh padah, sebab itu memang dalam catatan sejarah. Walaupun British kata tak ada orang duduk, dia kata tak ada orang duduk kan, tapi catatan itu sebenarnya sudah disanggah oleh ahli-ahli sejarah. Catatan British juga dia kata kalau ada pun yang singgah duduk di pulau ni adalah merupakan lanun. Tapi ada catatan yang kata bukan lanun tetapi orang laut. Orang laut ni maknanya orang yang biasa ke laut kan. Kemudian dia mungkin naik ke darat sekejap, lepas tu dia ke laut balik. Pada waktu itu British ini dia duduk sibuk cari dia punya forward base. Pasal dia ni antara kuasa Eropah yang paling lambat mai ke sebelah sini. Yang mula-mula mai Portugis. Portugis mai,
Belanda mai. Di Eropah sana, Portugis dengan Belanda ni dia tak berkawan. Sebab tu bila dia mai sini, dia jumpa ada play. Mereka memang tak sepakat. Spanyol pun mai, Perancis pun kemudian yang mai juga. Duk sibuk ke kawasan kita ni lah. Jadi British ni kira dia terlambat lah. Dia yang paling last sekali mai. Jadi bila dia mai, dia duk sibuk cari mana tempat yang sesuai untuk dia jadikan dia punya port. Ya. Ada saranan awal untuk dia dapatkan Phuket. Phuket ni pun kalau dari sejarahnya asalnya itu nama dia Jong Salang. Di bawah kerajaan Kedah juga, Sultanan Kedah juga, Jong Salang nama dia. Cuma British duk fikir kalau dia nak ambil Phuket, jadikan dia punya pangkalan. Phuket ni tak stabil masa tu. Sebab apa? Sebab selalu berlaku peperangan antara Siam dengan Burma. Siam dengan Burma ni play. Sampai kelar dia tak apa-apa belagangi. Ya. Jadi British kata kalau aku ambil Phuket ni, saat lagi tengah duduk elok-elok, mai Burma serang pula, tak pasal-pasal. Ya, jadi dia nak cari yang stabil lah, yang peaceful, yang aman, tenteram. Itu sebabnya dia melihat pulau ini sebagai tempat yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai pos perdagangan British pada waktu itu. Tahun 1771 berlaku pergolakan dalam Istana Kedah. Raja muda pada waktu itu nak jadi raja, nak jadi sultan, tapi tak dapat. Maka dia berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menyerang Kedah. Ini civil war lah, peperangan saudara, yang menyebabkan kalau kita baca dalam perang tu, salah seorang daripada Daing 5 saudara tu kan, Daing Telak, Daing Merewah, Daing Parani tu, ditembak dalam perahu dia, di Sidap di Sungai Petani, dan gugur dia di situ. Jadi ini berlaku pada waktu itu. Jadi British ni dia serang, British pula, Bugis, dia serang Kedah. Sultan Kedah masa itu dia dahlah menghadapi ancaman dari Siam dan juga dari Burma. Sebelum tu tahun 16 lebih Aceh pun serang Kedah juga. Pasal Aceh dengki dengan Kedah yang begitu banyak produce lada hitam. Kedah kaya. Lada hitam dia punya produk, gajah-gajah perang dia punya produk, kapuk baru dia punya produk, besi tak usah cerita lah. Ya, the biggest iron industry pada waktu itu adalah di Sungai Batu yang mereka duk jumpa lah ni lah. So banyak benda yang Kedah boleh meniaga, kan? Jadi Sultan Kedah pernah offer kepada British. Dia kata, kalau hampa sanggup beri perlindungan kepada Kedah daripada musuh Kedah, khususnya Siam Burma ni, kami boleh bagi hak, right, untuk you control daripada Kuala Kedah sampai ke Pulau Pinang, provided that you bagi kita senjata dan bagi perlindungan. Maknanya kalau Kedah diserang, hampa hantar mai lah supoi-supoi ke tentera hamba. Tapi Light tak berani nak commit. Francis Light tak berani nak commit. Pasal Francis Light ini dia tidak mewakili British government. Dia tidak ada authority itu. Kan?
Kemudiannya apabila dia nampak Pulau Pinang itu lebih viable daripada mengambil jalur yang begitu besar, kan? Kalau ambil jalur besar tu lagi banyak komitmen lah. Jadi dia pujuk Sultan, dia kata okey macam ni lah, bagi pulau tu pun dah cukup lah, tempat yang namanya Tanjung Penaga tu. Bagi tempat tu cukup lah. Dan Sultan kata kalau hampa nak tempat tu, sama juga syarat dia, bagi perlindungan ketenteraan daripada tentera Siam dan Burma, musuh Kedah. Pada bulan Mei tahun 1786, ini kita kena ingat tarikh ni, 1786, Francis Light ni mai ke Kedah, bersama dengan 150 orang tentera dan 3 buah kapal. 150 tentera, 3 kapal. Dan dia mai, dia kata okey, kita nak serius dalam pertukaran antara tempat yang nama Tanjung Penaga ni, Pulau Pinang ni, dengan protection, perlindungan ketenteraan itu. Sultan tanya dia, okey, macam mana dengan perlindungan itu? Sudah pasti ke? Francis Light kata belum pasti, tapi kita akan bagilah perlindungan. Sultan Abdullah Mukarram Shah pada masa itu, dia kata kalau tak ada MOU lah, kita ada ni MOU kan, kalau tak ada MOU, kita pen secara rasmi, ini macam tak berapa boleh lah kita nak pegang. Itu kata Sultan Abdullah. Jadi maknanya perjanjian yang betul-betul boleh dipegang belum ada pada waktu itu. Bagaimanapun pada 10 Julai 1786, 10 Julai, Francis Light bertolak daripada Kedah tadi dan berlabuh di Pulau Tikus, Pulau Pinang. Itu 10 Julai. Pada petang 11 Ogos 1786, Francis Light dan orang-orangnya menaikkan bendera Union Jack dan menamakan pulau ni sebagai Prince of Wales. Dia pandai-pandai pergi isytihar sendiri, dia naik bendera, dan dia tukarlah nama Tanjung Penaga itu kepada Georgetown, mengambil nama sempena raja dia, King George. Tak pasal-pasal, tak pasal-pasal. Jadi kalau kita tengok betul-betul, maknanya kibaran bendera Union Jack pada 11 Ogos 1786 petang tu sebenarnya tidak sah. Pasal apa tak sah? Pasal tuntutan Sultan Abdullah tadi masih tidak dipenuhi dan belum ada perjanjian rasmi yang dimeterai. MOU tadi tak sign lagi pun, kan? Tapi dia dah buat bendera dia dah. Di kawasan Tanjung Penaga tu, nama tempat Tanjung Penaga sebab banyak pokok penaga di situ. Di pulau ni, sebelah pulau ni ada banyak pokok penaga. Di seberang sana pun, di kawasan yang penaga tu pun ada banyak pokok penaga. Dan sebenarnya Francis Light juga telah menyembunyikan fakta tentang permohonan Sultan Abdullah yang memerlukan sekutu pertahanan bagi menghadapi ancaman Burma dan Siam tadi. Dia Light ini dia tak bagi tahu pun kepada Governor British di India pada waktu itu. Sebab dia tahu kalau dia bagi tahu bahawa Kedah minta ini, minta perlindungan ini, dia sedar bahawa permohonan dia untuk menduduki Pulau Pinang itu
akan ditolak. Sebab bukan senang nak setuju untuk bagi tentera dan sebagainya. Sebab cari pasal dengan siap. Kita kena ingat ya tuan-tuan dan perempuan, pada waktu itu, zaman itu, Siam adalah merupakan salah satu superpower. Jadi cari pasal ya. Sebab itu British di India kata kita tak mau cari pasal. Sebab kebangkitan di India sendiri pun sudah cukup memeningkan kepala British. Jadi dia kalau boleh dia nak elak. Tetapi inilah hakikat yang berlaku. Nah, saya nak sebut juga di sini bahawa fakta sejarah kalau kita telusuri, wilayah pemerintahan Kesultanan Kedah pada waktu itu meliputi daripada Perlis sehinggalah ke seberang Perai dan kawasan pulau ni yang kita panggil Pulau Pinang tu. Sebelum nama dia Pulau Pinang, dia disebut Pulau ke-1. Nama yang diberi oleh Nakhoda Ragam. Nakhoda Ragam ni orang Sumatera. Dia panggil Pulau ke-1. Kalau mengikut kajian yang dibuat oleh Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa USM, St. Priest USM ni, dia kata sebelum Francis Light mari lagi, sebelum East India Company sampai ke kawasan ini, di Pulau Pinang ni, di pulau ni, Pulau ke-1 ni, sudah ada penduduk. Jadi Light ni dia merapu, dia kata pulau ni tak ada orang, ada lanun singgah saja. Tapi kajian USM sendiri mengatakan bahawa sudah ada penduduk. Malah sudah ada pelabuhan di kawasan yang bernama Batu Uban. Batu Uban tu dah ada. Dan kawasan tu dinamakan Batu Uban sebab dalam laut dia tu ada sekutui batu yang berbentuk macam kepala orang, ada uban. Orang Melayu ni mudah aja kan, dia ikut tengok kawasan tu ada apa, dia bagi nama ikut. Kalau ada pokok penaga, dia bagi nama penaga. Kalau ada pokok nyok sebatang je, dia bagi nama nyok sebatang. Senang. Jadi sudah ada kawasan itu, sudah ada penduduk. Seorang ulama dari Sumatera, kan tadi saya kata orang Sumatera ke sini, orang sini ke Sumatera kan. Seorang ulama dari Sumatera, nama dia Haji Muhammad Saleh, ataupun dia ni lebih dikenali sebagai Nakhoda Nan Intan, ataupun juga dalam catatan sejarah ada menyebut nama dia sebagai Raja Nan Intan Ibni Almarhum Tengku Patih Sebatang. Dia ni dari Payakumbuh di Sumatera. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang membuka penempatan di kawasan Batu Uban tersebut dan membina sebuah masjid Batu Uban pada tahun 1734. Ingat ya, yang Light tadi itu 1768. Ini 1734. Maknanya 52 tahun sebelum Light menjejakkan kaki ke kawasan ni, ke Tanjung Penaga ni, sudah ada penempatan. Nak buat masjid kena ada orang. Kan, kalau cakap ada 2-3 orang je, buat masjid apa kan? Padan dengan surau je lah, kan? Ataupun mushola je. Jadi masjid berkenaan yang dibina pada tahun 1734 itu masih ada kekal sampailah ke hari ini. Malah catatan mengatakan bahawa itulah masjid yang tertua di pulau ini. Selain daripada Datuk Datuk ataupun Nakhoda Nan Intan tadi, ada nama-nama yang dikaitkan dengan orang-orang yang dahulu, yang turut sama mendiami pulau ini. Umpamanya Datuk Janatun, Datuk Keramat, Datuk Keramat. Tadi kita pergi kena pasmod. Nakhoda Bayan. Ada satu catatan saya jumpa, dia kata daripada nama dia ni lah Bayan Lepas. Ada pula yang kata dia lepas burung bayan masa tu.
di Muara tu, di Lepas Burung Bayan. Dari tempat tu namanya Bayan Lepas. Ya, itu catatan-catatan yang saya jumpa lah. Nah, ada satu daftar ukur tanah, land survey record, yang bertarikh 1795. Daftar tu bertarikh 1795. Dalam daftar itu mengatakan bahawa kawasan Datuk Keramat tu telah pun dihuni sejak 1700 lebih lagi. Dan buktinya penemuan satu kawasan perkampungan Melayu dan perkuburan, tanah perkuburan, kubur seluas 18 ekar di kawasan tersebut. Jadi kalau kubur dia seluas 18 ekar, maknanya sudah ada penempatan, sudah ada perkampungan. Kan? Kalau tidak, apa nak buat kubur dulu? Kalau setakat ada 2-3 orang. Jadi catatan-catatan yang kita jumpa ini dengan jelas menolak dakwaan lain bahawa kawasan ini tidak ada orang duduk, kawasan kosong. Ya. Jadi yang kita duk kata Francis Light lah yang membuka Pulau Pinang dan sebagainya, yang tu kita kena argue dan kita kena tangkis. Sebab catatan-catatan yang dijumpai jelas menunjukkan bahawa sudah ada penduduk di sini. Kalau di seberang Perai pula, seberang sana, di kawasan Perai tu, kawasan tempat kerja Ustaz Usop, pada waktu itu dalam rekod telah mencatatkan ada lebih 3,000 penduduk. Dan mereka ini adalah merupakan petani, nelayan, kebanyakannya, selain daripada orang asal dari keturunan Semang. Itu tadi saya tanya Kubang Semang. Dah ada di Semang sana dah. Jadi di pulau ni pun ada orang, di sana pun ada orang. Maknanya hang mai kemudian buat pandai-pandai di kampung orang lah. Bukan kawasan kosong. Bukan kawasan kosong yang tak ada orang. Setelah dia dapat duduk di Tanjung Penaga tu, pasal dia kata dia perlukan tempat untuk repair kapal dia, kapal-kapal dia kan, nak kena repair dan sebagainya. Mereka terus membina kubu yang dikenali sebagai Fort Cornwallis. Kemudian dia buka pengkalan tentera, dia buka pelabuhan, dan macam saya katakan tadilah, ditukarlah nama Tanjung Penaga itu kepada Georgetown, mengambil sempena King George III, Raja England itu. Dan kemudian tak pasal-pasal dia tukar nama pulau ni pula, satu pulau, kepada Prince of Wales Island. Puak ni cukup cekap, ambil harta orang, tukar pun nama dia pak. Kita dah ada nama pulau ke-1, Nakhoda Ragam bagi. Kemudian Pulau Pinang, dia pandai-pandai main tukar Prince of Wales pula dah. Dan Prince of Wales ini adalah merupakan Raja Muda Britain, Raja Muda Britain yang kemudiannya naik takhta menjadi King George IV. Dah dia duduk dekat setahun dah. Sultan Abdullah masa itu mendapati bahawa syarikat India Timur ni, the East India Company ni, dia duduk tanah aku kat setahun dah. Benda yang aku minta dulu dia tak bagi lagi. Dan tak ada nampak ura-ura dia akan bagi. Apa dia yang diminta? Jaminan bantuan ketenteraan tadi tu. Belum diberi kata putus. Sebab tak lama lepas itu Burma menyerang Phuket. Dan tak lama lepas itu Siam menyerang Patani dan mengambil alih Patani, Sultanan Patani. Jadi Sultan Kedah dah bimbang. Lagu mana ni? Dia dah duduk kampung kita, yang dia janji mulut kata okey, tak ada apa lagi pun. Musuh dah hantam dah di sana. Jadi bertambah
bimbanglah Sultan tadi. Jadi oleh kerana dalam bimbang itu dia tulis surat. Dia tulis surat kepada pihak East India Company ini pada bulan Mei 1787. Company jawab, dia kata dia tulis surat kepada Francis Light. Dia kata, Light ni Kedah tulis surat ni, minta perlindungan ketenteraan dan sebagainya. Macam inilah dia kata, hampa bagi perlindungan yang minimum saja. Dan dalam apa keadaan sekalipun, pastikan kita tak bertembung dengan Siam. Sebab macam saya katakan tadi kan, kalau boleh dia nak mengelakkan, British ni dia nak mengelakkan masalah sama ada dengan Siam ataupun dengan Burma. Kemudian pada Januari 1788, sekali lagi company mengingatkan Light supaya hanya menggunakan diplomasi sahaja untuk mengelakkan sebarang masalah dengan Kedah, Siam dan Burma. Nah, Sultan Abdullah juga menuntut bayaran menduduki Tanjung Penaga tu 30,000 Spanish dollar. Itu bayaran sewaan. Itu asal yang Sultan Abdullah minta. Company bagi tahu kepada Light, kita tolak permohonan itu. Kita tak mau bayar 30,000, mahal. Kita bayar 10,000 cukup. Tuan tanah minta sewa 30,000. Dia nak bayar 10,000 lah. Spanish dollar. Pasal apa Spanish dollar? Sebab masa dulu Spanish dollar, zaman itu Spanish dollar tu yang paling kuat, macam US dollar hari ni lah. Jadi orang dulu dia trade tu, dia berdagang dalam Spanish dollar. Ada satu kenyataan daripada D.K. Bassett, orang putih jugalah ni. Dia kata nak bayar 10,000 tu pun sebenarnya sudah ada pertimbangan di pihak British bahawa bayaran 10,000 tu pun dia akan bayar antara 7 ke 10 tahun saja. Dia tak bercadang nak bayar lama. Dia kata bayar dalam 10,000 takat 7, 8 tahun, 10 tahun gitu. Sebab lepas tu kita akan pastikan bahawa Pulau Pinang ini akan jadi milik mutlak East India Company. Ini sudah dalam perancangan mereka. Liciknya British ni. Jadi Sultan pun naik fed up. Saya cerita dalam bahasa mudah kita lah kan. Kalau dalam bahasa tulisan dia tak tulis lah lagu tu. Dia guna bahasa surat. Tapi kalau kita ceramah bahasa surat tak sedap. Tambah pula kita orang utara kan. Baik kita buh dalam bahasa kita, baru sedap. Baru puas kan. Sultan ni pun naik fed up. Dia pun mengatur strategi lain untuk mengajar Inggeris di Pulau Pinang ini. Sultan Kedah pada masa itu beralih membuat pakatan dengan raja-raja dan pembesar-pembesar Melayu lainnya. Jadi pakatan ini melibatkan beberapa kerajaan yang ada di sekitar. Umpamanya pakatan ini melibatkan Siak, ini di Sumatera, Lingga di Sumatera, Terengganu, Sulu, kipnya jauh Sulu, Johor, Indragiri di Sumatera, Siantan dan juga Kota Karang. Pakat dia kata kita ajak British ni. Jadi dikumpulkan armada Melayu, 400 buah perahu perang, 120 pucuk meriam, 8,000 askar. Angkatan Kedah sendiri pun dengan kekuatan lebih kurang 8,000 juga, bermukim di Perai. Dia letak kat situ dengan meriam, dengan apa semua tu. Ini lebih merupakan pertunjukan kekuatan kepada British. Sebab tu di Pulau Song Song, dia ada
Pulau Songsong, Pulau Bunting, Pulau Bidan, Pulau Kapok apa satu lagi tu. Dijumpai peluru-peluru meriam. Tuan-tuan tahu apa ni Pekan Darat. Sultan kumpulkan tukang-tukang besi daripada Kedah di Pekan Darat tu untuk buat peluru-peluru meriam. Sebab Sultan kata kita akan langgap laut di Pulau Pinang. Kita akan serang laut di Pulau Pinang. Sampai hari ni anak cucu cicit depa duk ada lagi dan duk buat barang-barang besi. Pisau parang, mata kapak, mata golok. Saya ingat dulu arwah Tok Wan saya dibawa saya sekali pergi Pekan Darat. Saya tanya dia pasal apa pergi Pekan Darat. Dia kata dia nak pergi beli mata cangkui. Mata cangkui Pekan Darat tu paling bagus. Sebab keturunan daripada ni tukang-tukang yang buat peluru-peluru meriam tu. Masuk waktu kan? Nak azan dulu kan macam mana? Nak azan dulu kan macam mana? Azan dulu. Okey. Kita berhenti sat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على
Okey, kita sambung sikit lah. Cerita tak ada habis ya. Nah, pada waktu itu Sultan bertegas dia mau syarikat Hindia Timur ini memenuhi tuntutannya. Bayar seperti mana yang dia minta, lepas itu bagi perlindungan ketenteraan, terutamanya bagi kawasan pantai. Sebab British masa itu ada banyak kapal perang. Tentera dia dah letak ni di perai tu, ramai dah. Jadi ketegangan itu kendur apabila Francis Drake kata macam ni lah, dia bagi 10,000. Dia bagi 10,000 pada Sultan. Ini sebahagian daripada bayaran tu, dia kata. Jadi Sultan pun bagi tahu tentera, okeylah kita bubar. Sebab British dah mula nak bayar balik. Tetapi pada akhir tahun 1790 masih lagi belum ada perjanjian rasmi. Jadi sekali lagi hubungan Pulau Pinang dengan Kedah tu, Pulau Pinang tu maknanya British lah pada waktu itu, semakin tegang balik. Dan kedua-dua pihak mula mengumpulkan kembali kekuatan. Pada waktu yang sama, kapal British ni, HMS Crown, sampai di Pulau Pinang. Dan 2 bulan kemudian, 2 company Sukhoi sampai daripada Calcutta. Ingat ya, Calcutta, India pada waktu itu sudah pun di bawah British. Sultan Abdullah menghantar 110 buah perahu ke perai. Daripada Kuala Kedah, dia hantar ke perai, standby 110 perahu perang. Dalam Sultan duk rancang nak serang, sebab peluru-peluru dah letak tadi. Ingat di Pulau Songsong kan, Pekan Darat pun duk buat apa ni peluru dah. Dalam duk rancang tu, maklumat ini bocor. Bab ni leceh sungguh. Sepanjang zaman ada saja tali barut, ada saja pembelot. Maklumat itu bocor. Walaupun pada waktu itu sudah ada 8,000 prajurit Kedah dan yang bersekutu dengan Kedah daripada kawasan Melayu lainnya di perai itu. Light terus menghantar Kapten Andrew Glass dengan 4 buah kapal perang dan 3 company Sukhoi terus menyerang pahlawan Kedah yang bermukim di perai pada jam 4 pagi 19 April 1791. Dia serang sebelum subuh lagi. Jadi terkejutlah puak tu. Kan? Terkejut puak tu. Dan pasukan Melayu Kedah itu dikalahkan dengan teruk. Kalahlah angkatan Kedah yang baru duk bersiap nak menyerang Light di Pulau Pinang. Dia dulu kan preemptive strike pada subuh 19 April 1791. Bila pasukan Melayu ni kalah, ini memaksa Sultan Abdullah meminta perdamaian. Jadi dia hantar utusan kepada Light, dia kata ceasefire. Ceasefire, gencatan senjata. Pada besoknya 20 bulan April, maka perundingan dimulakan. Nak ceasefire, kita kena mesyuarat lah. Kalau tengok hari ni Israel dengan apa ni Palestin, Gaza pun kan, bila nak ceasefire kena buat mesyuarat. Jadi mesyuarat diadakan pada 20 April, esoknya tu 20 April 1791. Kedah diwakili oleh Tengku Syarif Muhammad, Tunku Alang Ibrahim dan Datuk Penggawa Telibung. Manakala British diwakili oleh Francis Light sendiri. Dalam perundingan tersebut, Kedah masih lagi mengekalkan tuntutan asal 30,000. Tuntutan asal satu, yang keduanya perlindungan ketenteraan. 2 benda tu ya dia minta. Kekalkan tuntutan asal. Light kata
Hampa kalah kan? Orang yang kalah ni Tok Sah duk minta banyak. Kami yang menang ni, pihak yang menang akan menentukan apa yang kita boleh bagi. Jadi dia kata 30,000 tak boleh. Puak tu kata okeylah 10,000 pun tak boleh. 10,000 hak janji tadi, tak boleh. Laik kata aku akan bagi $6,000 sebagai penyelesaian awal, dan wang pajakan yang lebih tinggi itu akan diputuskan oleh pihak company. Lepas tu salah seorang daripada 3 perwakilan Kedah tu tanya, macam mana dengan perlindungan ketenteraan? Laik kata, yang itu nanti kita akan bincang. Dengan syarat hampa serahkan Kuala Muda, Perai, Krian dulu. Dan kita bincang. Perlindungan, boleh ke tak? Jadi, permintaan ini yang baru ni, Krian dan sebagainya ni benda baru. Yang 3 orang tu kata, kami ni tak dapat mandat daripada Sultan untuk bincang yang 3 ni. Sebab ini adalah merupakan syarat baru pula lah. Like kata, take it or leave it. Sebab hampa kalah. Suka tak suka, hampa kena terima lah. Di draft perjanjian itu ditandatangani pada 1 Mei 1791, dan perjanjian sebenar, yang tadi itu draft perjanjian sebenar ditandatangani pada 12 Ogos 1791. Sign dua-dua pihak, dan hanya pada 25 Februari 1793 barulah company membuat keputusan menerima perjanjian tersebut. Jadi maknanya 25 Februari 1793 baru gazette perjanjian itu. Artinya daripada 1786 sampailah 1793 Light menduduki Tanjung Penaga secara tidak sah. Tak ada perjanjian. 7 tahun ceroboh kampung orang. Inilah perangai mereka, kan? Sopalah yang berlaku di Palestin. Hak saya sebut tadi tu, daripada awal sampai ke tahap ini, tu bukan saya rekod bukan saya merapu rekod sendiri. Saya merujuk kepada sumber ini, M. Stubbs Brown, A History of Penang 1805 to 1819, thesis MA daripada Universiti Melaya 1963. Saya sebut ni supaya tuan-tuan mana yang berminat boleh pergi baca sendiri. Sebagai bukti bahawa saya bukan merapu rekod cerita. Kalau saya pandai rekod cerita, baik saya tulis skrip untuk filem, dah tentu kaya. This is from history lah. Saya skip sikit. Lah. Okey, kita tengok rampasan tanah di seberang perai pula macam mana mereka buat. Rampasan tanah di seberang perai ni, ini berlaku selepas peristiwa kebangkitan ataupun peristiwa penentangan Tunku Kudin di Kedah. Masa tu Siam menduduki Kedah. Siam menyerang Kedah pada 12 November, hari Ahad, 12 November 1821. Tak pasal-pasal dia main serang Kedah. Kan? Tapi kan Sultan dah agak kan? Tadi lagi saya sebut. Cuma sekarang ni Sultan Ahmad Tajuddin yang ketiga, cucu kepada Sultan Abdullah tu. Jadi 1821 Siam menduduki Kedah. 1831, 10 tahun kemudian. Sebenarnya sebelum tu pun ada banyak kali juga Tunku Kudin cuba. Tapi 1831 itu adalah merupakan serangan Tunku Kudin ke atas Siam di kota Kuala Kedah yang berjaya. Sebab dia berjaya menawan balik kota Kuala Kedah itu. Sebelum daripada itu, tahun 1826, British ini, dia sudah tanda tangani satu perjanjian, satu persetiaan dengan Siam.
1826 itu disebut sebagai Persetiaan Berne. Dalam perjanjian itu, Siam minta British supaya tidak mengiktiraf Kedah, Kesultanan Kedah, tetapi menganggap Kedah itu adalah merupakan jajahan Siam. Satu. Yang keduanya, British tidak boleh membantu Kedah untuk mendapatkan balik tanahnya daripada Siam, tanah Kedah. Jadi apabila nak rampas tanah di Subang Perai ni tahun 1831 tu, waktu itu melalui Persetiaan Berne, British melalui East India Company ni sudah pun mengakui pendudukan Siam kat atas Kedah. Maknanya British sudah akui bahawa Kedah tu, yang Siam panggil Saiburi tu, Kedah tu di bawah Siam dah. Now, pada tahun 1800 apabila perjanjian ditandatangani antara British dengan Kedah untuk menyerahkan sebahagian sejalur tanah di Perai itu. Perjanjian tahun 1800 itu, wilayah British itu tak termasuk Pematang Pauh. Tak termasuk Pematang Pauh, tak termasuk Bukit Pelanduk dan Bukit Merah. Bukit Pelanduk, Bukit Merah ni di kawasan Kubang Semang tu. Tak termasuk. Dan di kawasan itu diduduki oleh orang Kedah. Mereka buat apa? Mereka tanam padi, mereka ada dusun. Biasa orang kampung kan, tanam padi ada dusun. Ada doyan, ada kok nangka, cempedak, ada belakang lah. Tetapi selepas daripada peristiwa tahun 1831 itu, sempadan yang diduduki oleh British itu atas persetujuan Siam dilebarkan sehingga memasuki kawasan dua bukit tadi itu. Merangkumi dua-dua bukit itu berada di bawah British. Padahal kalau ikut yang asal itu tak termasuk pun, sikit saja. Nah, pada bulan Ogos 1830, maknanya sebelum kebangkitan Tunku Kudin, penduduk di kawasan Bukit Merah tu, mereka melancarkan pemberontakan ataupun penentangan. Masa mereka tentang tu, kawasan tu di bawah pentadbiran Tunku Sulaiman sebagai wakil Sultan Kedah. Ini berlaku 2 tahun sebelum kawasan tu diserahkan oleh British kepada Siam. Tengok, dia British dengan Siam ni mereka pakat, dan mereka paraid tanah-tanah orang Kedah tanpa persetujuan Sultan, tanpa persetujuan orang Kedah. Mereka pandai-pandai paraid tanah kita, seperti mana mereka memparaid tanah orang Palestin kepada Israel. So itulah dia buat. Dia pandai-pandai bagi. Jadi Tunku Sulaiman tadi, dia yang memimpin kebangkitan orang di Bukit Merah tu untuk melawan British, melawan company. Pasal apa? Pasal mereka hantar pegawai pi kutip cukai daripada penduduk orang Kedah di Bukit Merah dengan Bukit Pelanduk. Pi ambil cukai tanah, cukai buah, cukai dusun apa semua. Jadi orang di situ kata, pasal apa kami nak kena bagi kat orang putih? Sebab kami dah bagi kat ketua kami, Tunku Sulaiman. Jadi itu sebabnya mereka menentang. Sebenarnya orang putih ni dia duk teringin lama dah dua-dua bukit tu. Dia duk teringin lama dah. Tapi malangnya bukit tu di bawah pengawasan Tunku Sulaiman selaku mewakili Sultan Kedah. Jadi untuk mendapatkan juga dua bukit tu, maka British mulalah membuat helah. Dia tahu orang Melayu ni akan marah apabila dia pergi kacau kawasan itu, dua bukit itu.
Jadi apabila dia pergi kacau, dia hantar pegawai dia, mula-mula dia hantar pegawai Jabatan Tanah lah, pergi kutip cukai. Lepas itu apabila orang tak mau bayar, dia hantar tentera. Dia hantar tentera untuk pergi paksa penduduk di Bukit Merah dan juga di Bukit Pelanduk tu untuk bayar cukai. Jadi penduduk di situ bangkit membuat penentangan. Maka terjadilah ketegangan. Beberapa orang polis British dan pegawai pengiring diserang secara mengejut oleh orang kampung. Seorang constable, 3 supoi dan beberapa orang pion British ini, Melayu juga lah kerja dengan British, dibunuh. Orang kampung dah geram kan, main duk mengacau kan. Lepas bangkit lawan, mati. Mati supoi 3 orang, mati constable polis orang, pion mati 2-3 orang. Jadi British mengambil kesempatan ini untuk mengenakan hukuman terhadap penentang di Bukit Merah. British pergi buru mereka. Oleh kerana takut kena hukuman, terutamanya hukuman mati, penduduk kampung yang tak bersalah tadi pun pakat lari lah. Lari ke Perak, lari ke Patani. Pasal apa? Pasal British duk buru mereka atas tuduhan bunuh constable polis dan juga supoi dengan pion tadi. Bila mereka lari, kebun tadi, sawah tadi tinggal kan? Tinggal. Alright. Bila tinggal, British kata tanah tu tak ada tuan. Nampak tak dia punya trik dia? Tanah tu tak ada tuan. Bila tanah tak ada tuan, maka pegawai-pegawai EIC ni, East India Company, terutamanya yang bernama James Low. Nama apa ada? James Low, bukan Jolo lah. James Low. James Low. James Low ni saya selidiki siapa dia. Rupanya dia ni adalah merupakan British military officer, pegawai tentera British yang duduk di pulau ni. Dia ni dari bangsa Scottish. British pure lah tu, pure breed. James Low ni, dia ni rupanya dia dah lama mengidam kawasan Bukit Merah dan Bukit Pelanduk tu. Jadi dia kemukakan permohonan untuk memiliki tanah di situ daripada Governor Negeri Selat. Jadi dengan mudahnya Governor Negeri Selat meluluskan, pejabat tinggi Governor Negeri Selat meluluskan permohonan itu sebab mereka dapati bahawa tanah itu tidak ada tuan. Hanyalah tanah terbiar, hutan, kebun-kebun yang terbiar dan sebagainya. Jadi dengan cara itu tanah di seberang perai pun diambil alih. Sempadan yang tadi saya katakan, yang awal tadi itu sudah pun berganjak masuk ke kawasan orang Melayu Kedah. Sebab Kedah pun pada waktu itu sudah dianggap milik siap oleh British. Jadi bila dapat saja ke James Low ni tanah tu, apa dia buat? Dia tebanglah pokok-pokok dusun itu apa semua dan ditanam dengan pokok-pokok pala. Jadi dijadikan ladang pala milik British. Ni pun saya tak mampu reka sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, rujuklah kepada catatan Gerila Sejarah Pulau Pinang. Tahun 1826, kita ke depan sikit sebab nak habis dah ni. Tak ni kok kita tak boleh makan shell out kan? Jadi tahun 1826, Pulau Pinang bersama dengan Melaka dan Singapura menjadi sebahagian daripada negeri Selat di bawah pentadbiran British di India. Kemudian meletus Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 tu, 8 Disember tu. Jepun menyerang tanah Melayu, Pulau Pinang dibom dan British lari ke Singapura. Tahun 1942, Pulau Pinang dan tanah Melayu berada di bawah pendudukan Jepun. 4 September 1945, Jepun menyerah kalah kepada British. Tahun 1946, Pulau Pinang menjadi sebahagian daripada Malayan Union. Tahun 1948, Pulau Pinang menjadi sebahagian daripada negeri
dalam Persekutuan Tanah Melayu. Itu tahun 48. Kemudian kita pun tahu ya, gerakan untuk merdeka tu kan, mendapat kemerdekaan pada tahun 1956. UMNO Pulau Pinang menghantar memorandum kepada Sultan Kedah agar baginda menuntut semula Pulau Pinang menjadi wilayah Kedah. Ini menurut Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang lah, Muhammad Yusof Latif. Nah, Januari 1956, Presiden Persekutuan Pengusaha Getah Pulau Pinang merangkap Presiden Persatuan Cina Negeri-Negeri Selat di bawah British Pulau Pinang. Masa itu Hia Ju Siang. Dia ni bersusah payah pergi jumpa kerajaan British di London untuk menyerahkan petition yang menggesa British mengkaji semula kedudukan Pulau Pinang dalam Persekutuan Tanah Melayu. Gerakan mereka ini dinamakan sebagai Gerakan Merdeka Pulau Pinang. Mereka mendesak supaya Pulau Pinang dijadikan sebuah negara merdeka dan terpisah daripada Tanah Melayu. Artinya they don't want Penang to be part of Malaya. They want to be an independent entity, satu entiti lain. Dia tak mau campur sekali. Sudah tentulah tindakan kumpulan pemisah itu mendapat reaksi orang Melayu dan juga khususnya UMNO Pulau Pinang. UMNO Pulau Pinang mengadakan mesyuarat tergempar pada waktu itu. Naib Ketua Pemuda UMNO Pulau Pinang nama dia Mustafa Hamidun. Dia membentangkan usul agar Pulau Pinang diserahkan kembali kepada Kerajaan Kedah. Jawatan kuasa UMNO melantik 3 orang masa itu, Cikgu Mat Nok Ahmad, Haji Abdul Rahim Khan dan Cikgu Nur Ishaq sebagai wakil untuk menyerahkan usul itu kepada Kerajaan Kedah melalui UMNO Negeri di Alor Setar. Usul yang dibangkitkan oleh UMNO Pulau Pinang pada tahun 1956 itu berdasarkan dakwaan bahawa pemilikan Pulau Pinang oleh East India Company adalah tidak sah daripada awal lagi dan tamat tempoh serta termansuh setelah EIC dibubarkan. EIC pada waktu itu sudah dibubarkan. Jadi pihak yang berjanji itu dah tak ada. Jadi sebab tu UMNO Pulau Pinang kata maka perjanjian itu dah obsolete lah. Jadi mereka mendesak supaya Kerajaan Kedah pada waktu itu menuntut semula Pulau Pinang. Jadi malangnya itu tidak berlaku. Dan Pulau Pinang kemudiannya dijadikan sebagai salah sebuah negeri yang sah dalam Perlembagaan Persekutuan menurut perkara 1/2/E Perlembagaan Persekutuan. Itulah yang kita keluar air mata tu. Sebab kita terlepas opportunity. Kita terlepas opportunity untuk ambil balik. Jadi lah ni nak cerita jadi payah. Kan? Dan bertambah payah lagi apabila kita pula dah tak bersatu pula dah. Saya nak share ni, saya tak nak ulas panjang lah bab bersatu tak bersatu ni kan. Saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan. Ini sebelum kita berhenti ni. Letih dah. Duk nampak apa nama segala siput lah apa lama. Saya nak share ni kata-kata Lord Curzon. Apa kata Lord Curzon? Lord Curzon ini siapa? Lord Curzon ini adalah setiausaha Menteri Luar British daripada tahun 1911 sampai 1921. George Curzon nama dia. Dia ni Lord Curzon. Di British Secretary of State for Foreign Affairs 1911-1921. Dia kata apa? Saya terjemah dalam bahasa Melayu lah. Dia kata kita mesti hentikan apa jua usaha yang membawa kepada kesatuan antara umat Islam. Sebagaimana kita telah berjaya menghapuskan khilafah, maka kita perlu, khilafah itu dia merujuk kepada Osmaniyah. Maka kita perlu pastikan tidak ada lagi kebangkitan kesatuan bagi orang Islam. Sama ada kesatuan intelektual, intellectual unity, ataupun kesatuan budaya, cultural unity mereka. Sebab tu saya selalu sebut, kalau kita berpecah maknanya kita ni dah makan sumpah Lord Curzon ni. Sebab kalau kita berpecah kita tak akan boleh berjuang apa pun. Nak tuntut apa pun tak dapat. Dahlah peluang kita terlepas. Jadi pengajaran daripada peristiwa Tanjung Penaga ni apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Ini nak habislah. Ada 4 pengajaran. Yang pertama, kita kena sentiasa waspada
alert akan muslihat orang lain, terutamanya puak-puak daripada barat ini, ya, di imperialis, di orientalis daripada barat ini. Kita tengok dengan peranan T.S. Lawrence of Arabia, ya, habis Jazirah Arab. Mereka meniupkan sentimen Arab untuk Arab. Jadi Turki, Osman itu perlu dihalau keluar daripada Jazirah yang pada waktu itu memerintah Makkah, Madinah dan sebagainya. Ini Lawrence of Arabia. Saya pergi tengok sendiri atas jemputan daripada Kementerian, ini cerita sikit boleh kot, no? Ke lapak lah, duk nampak siput lah. Atas jemputan daripada Kementerian Pendidikan Saudi, melawat beberapa universiti di sana, antaranya termasuklah kami pergi satu tempat itu di Tabuk. Tabuk ni dia lebih kurang 30 minit nampak sempadan dengan Israel lah. Dia di utara. Dan Tabuk ni sejuk. Itu sebab bila duk kata salji turun di Saudi tu, orang sini duk kata nak kemat. Orang sini dia tak boleh dengar, pelik sikit nak kemat selalu. Padahal memang tiap-tiap tahun, kalau hujung tahun musim sejuk, salji memang turun di utara. Ya. Jadi di Tabuk itu ada satu tempat itu, ya, dia panggil stesen kereta api Hijaz. Kerajaan Osmaniyah Turki pada waktu itu 1901 mula membina landasan kereta api Hijaz daripada Damsyik melalui Amman di Jordan, melalui Tabuk, kemudian beberapa stesen lagi sampai ke Madinah. Siap dibina 1908. Menggunakan duit daripada Sultan Osmaniyah sendiri dengan dibantu oleh kerajaan-kerajaan Islam masa itu daripada Mesir dan sebagainya. Pasal apa dia buat kereta api itu? Nak angkut jemaah haji. Sebab sebelum itu jemaah haji naik unta. Bila naik unta, mereka ni terdedah kepada serangan perompak, penyamun dan sebagainya. Jadi dia buat tu untuk angkut daripada Damsyik sampailah ke Madinah. Landasan kereta api itu. Dan perancangannya nak sambung daripada Madinah sampai Mekah. Masa tu tahun 1916 kereta api tu dah digunakan lah sampai ke Madinah tu. 1916 akibat daripada hasutan British, maka dilancarkan the Arab Revolt. Arab bangun untuk menentang Turki. Pasal Turki ni dia bangsa lain, dia bukan bangsa Arab. Mereka meniupkan sentimen bangsa yang begitu kuat sehingga kan slogan Arab is for Arab. The non-Arab must get out. Halau dapat balik ke Turki. Jadi dihasut Sharif Hussein untuk bangun menentang. Dihasut Bani Saud untuk bangun menentang. Dan kita pun baca akhirnya, kita baca dalam sejarah, akhirnya Osmaniyah Turki pun tewas. Terutamanya Osmaniyah Turki menghadapi tentangan dalaman pula daripada the Young Turks di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Jadi kita baca sejarah gitu. Ya nah. Jadi kalahlah. Tapi pada muka jugalah ini Sharif Hussein pun dia tak dapat apa, hanya satu tanah yang tandus di Jordan saja. Yang lain itu British serahkan kepada Bani Saud. Itu yang jadi Saudi. Bani Saud, kan? Dan bukan itu saja. Yang tu kita tak berapa sedih lagi. Yang ketiga kita sedih lagi. Sejalur tanah di Palestin itu diserahkan juga kepada Yahudi. Ini kerja mereka. Paraid tanah orang habis. Itu di Saudi. Licik lagi juga, contoh lagi satu, muslihat liciknya muslihat barat ini ialah peranan yang dimainkan oleh seorang scholar. Ini dekat dengan kita, khususnya di Aceh. Nama scholar ini Shnuk Hugronye. Boleh sebut tak? Shnuk Hugronye. Dia makhraj dia kena betul. Kalau tak betul tak boleh makan siput. Shnuk Hugronye. Shnuk Hugronye ni ini orang Belanda, punya licik dia sampai dia boleh berpura-pura masuk Islam dan menukar namanya kepada Syekh Abdul Ghaffar.
duduk di Mekah lama, duduk kawan dengan ulama-ulama. Sampailah dia kawan dengan ulama daripada Indonesia, balik ke Indonesia, menikah dengan anak ulama. Dalam salah satu surat yang ditulis pada kawan dia di Leiden University di Netherlands, dia mengatakan dengan terang, dia kata, aku pura-pura memeluk agama itu. Dan dia punya hasil daripada kajian dia tu, dia punya kajian itulah menjadi pedoman yang membantu Dutch, Belanda menjalankan polisi sehingga akhirnya seluruh Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Apa dia kata? Dia kata kalau orang Islam ni dia nak bercakap soal solat, soal puasa, soal haji dan sebagainya, izinkan. Sokong. Izinkan. Pasal apa? Pasal selagi mereka duk sibuk dengan bab yang tu, dia takkan kacau kita. Tapi apabila mereka bercakap soal pemerintahan, soal politik, soal tamadun, yang tu kita kena perang habis-habisan. Saya tak mau sambung lagi lah. Ni kot saya tak boleh balik. Faham-faham sendiri. Tuan-tuan buat inference sendiri. Tetapi kita, pengajarannya yang pertama, kita kena waspada kepada liciknya muslihat orang lain ini. Ingat peranan Lawrence of Arabia, ingat peranan Chinua Achebe. Chinua Achebe ni kemudiannya balik ke Leiden University menjadi profesor di sana. Boleh baca, boleh Google sendiri baca. Yang kedua, waspada pembelot. Macam saya katakan tadi, dalam sejarah Melayu ni sepanjang zaman ada berlaku pembelotan. Paling awal yang saya sempat jumpa adalah pembelotan Sang Rajuna Tapa tahun 1398. Sang Rajuna Tapa ini adalah merupakan bendahari Kesultanan pada waktu itu. Raja Iskandar Shah nama raja Temasek pada waktu itu, dan Majapahit nak serang. Sang Rajuna Tapa ni dia fed up sebab anak dia cantik, jadi gundik raja. Raja cukup sayang pasal cantik. Oi, cantik sungguh. Takat artis kita ni rasanya kalah. Saya tak tahu lah, saya tak pernah tengok kan. Tapi katanya cantik betul. Jadi raja cukup sayang. Bila raja sayang, gundik-gundik lain itu dengki. Dan mereka telah membuat fitnah. Kononnya gundik kesayangan raja ni berzina dengan orang lain. Jadi raja marah, jatuhkan hukuman, dibogel dan disula di publik. Jadi Sang Rajuna Tapa ni dia malu dan dia sedih. Dia kata kalau nak bunuh pun tak apa, tapi janganlah diaibkan anak aku tu. Sebab tu apabila Majapahit nak serang saja, Sang Rajuna dia buka pintu kota. Itu pembelotan. Tapi pembelotan Sang Rajuna Tapa itu bersebab. Masa perang musuh bisik di Kedah tu ada beberapa nama pembelot. Saya sebut di sini yang terkenal, yang tercatat dalam catatan, antaranya ialah Nakhoda Udin. Itu pembelot. Tok Muhammad Noor, Tok Mat Nok di Kuala Muda. Tok Mat Nok ni dikatakan dia punya ganas tu, dia punya samsing tu lebih pada Siam lagi. Siam pun terkejut tengok. Dan orang Kuala Muda masa itu sebut saja nama Tok Mat Nok semua takut belakang. Punya ganas dia. Kemudian Panglima Yu. Panglima Yu ni orang Silibis, orang Bugis. Panglima Barim. Panglima Barim ni orang Melayu. Barim tu Siam panggil sebab Siam tak reti sebut Brahim. Brahim dia panggil Barim. Ini tahun 1820-an sampai 1840-an. Jadi kalau kita tengok sepanjang zaman lah Piramli pesan kan, kalau ada orang yang perangai macam buang ni, ingat filem Saja Hasan. Dia kata inilah petualang bangsa, kita kena jaga. Sebab apa? Dia muka macam kita, warna kulit macam kita, tetapi jiwanya itu tidak ada jiwa kita. Ini saya sebut Melayu kelongsong. Kelongsong saja Melayu. Dalam tu bukan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengajaran daripada peristiwa air mata di Tanjung Penaga, sentiasa bersatu padulah kita ini. Cuba kita lihat bagaimana Sultan Kedah menghadapi ancaman luar daripada Bugis, Siam, Burma, dan juga daripada dalam keluarga sendiri yang nak berebut jawatan dan sebagainya.
Kita tak belajar dari sejarah sebenarnya. Sebab tu sejarah sentiasa berulang. Tuan-tuan tahu saya pergi tengok di Spanyol itu. Alhambra. Alhambra ni orang Spanyol kata sebab dia tak boleh sebut. Jadi sebenarnya istana yang paling cantik itu di Granada namanya Al-Humaira. Dalam bahasa Arab Al-Humaira sebab dia dibuat daripada bata-bata merah. Daripada jauh lagi kalau kita naik bas turis tu, kita nampak merah ya. Al-Humaira. Jadi Spanyol disebut Alhambra. Di Granada. 1492 Sultan ataupun Raja pemerintah Granada terakhir itu namanya Abu Abdillah. Dalam tulisan Spanyol dia kata Abu Abdillah. Abu Abdillah ni dia terpaksa menyerahkan kunci Granada kepada Raja Spanyol, Raja Kristian Spanyol, Ferdinand dan Isabella, laki bini. Dan disitulah bermulanya reconquista, penyiksaan ke atas orang Melayu dan orang Yahudi. Dipaksa makan babi dan sebagainya. Sebab orang Melayu, orang Islam dan orang Yahudi tidak makan babi. Tapi dipaksa. Dan orang Islam itu terpaksa cross balik Selat Gibraltar itu balik ke Maghribi, ke Morocco. Tahun 711 yang menyeberangi selat itu adalah Jabal Tariq, adalah Tariq Ibn Ziyad. Itu kawasan itu dinamakan Jabal Tariq atau dalam bahasa Inggeris Gibraltar. 711. Tapi 14 lebih, maknanya 700 lebih tahun, dia terpaksa serahkan balik. Tahu pasal apa? Berebut takhta. Sampaikan satu ketika dia bergaduh dengan puak menakan dia sendiri. Bila dia bergaduh dengan puak menakan dia sendiri, dia berpakat dengan Kristian, dengan Ferdinand dan juga Isabella untuk melawan puak saudara dia. Jadi solidariti Islam itu, solidariti itu tidak ada. Menyebabkan yang kuat memerintah 700 tahun dah boleh hilang. Jadi ini yang saya katakan kita kena jaga solidariti kita, ukhuwah sesama kita. Dan yang keempat itu sentiasa siaga, sistematik dalam pemikiran dan tangkas dalam tindakan. Kita terlepas peluang pada 1956 itu kerana kita lambat ambil tindakan. Tuan-tuan dan puan tahu kita terlepas Batu Putih, Pulau Batu Putih juga kerana slow mengambil tindakan. Kalau kita sayangkan tanah air kita ini, maka kita hendaklah sentiasa tangkas, sentiasa berfikiran sistematik. Yang ini tuan-tuan dan puan, panjang-panjangkanlah pada anak cucu yang tak mai malam ni, panjang-panjangkanlah supaya dapat dimanfaatkan. Saya nak berhenti di sini bukan sebab nampak siput dah, sebab letih lah. Cukup lah kot, no? Tuan-tuan dan puan pun 2 jam lah. 2 jam tak 2 jam? Sejam 20 minit. Okey, padan ada malam-malam kan. So saya mohon berhenti di sini. Jadikanlah apa yang kita bincang dalam tajuk Air Mata Tanjung Penaga ini sebagai pengingatan buat kita. Ada satu pantun yang saya jumpa dalam catatan juga. Dia kata apa? Pulau Pinang bandar baru, Captain Light menjadi raja. Kalau dikenang masa yang lalu, rasa berlinang si air mata. Jadi janganlah lagi kita mengulangi kesilapan-kesilapan yang lalu. Moga-moga Allah merestui kita dan apa yang kita bincang malam ini dapat dimanfaatkan. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas keterlanjuran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.